Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita nak tengok subtopik seterusnya, iaitu graf. Kita nak tengok graf gerakan linear 11.2. Okey, apa maksudnya graf gerakan linear? Kita tengok sini ya. Tengok sini. Kadang-kala agak sukar untuk kita menerangkan gerakan dalam bentuk perkataan. Oleh itu, kita boleh menggunakan graf untuk menerangkan gerakan suatu objek dengan lebih lanjut. Graf gerakan linear digunakan untuk menyampaikan maklumat dan data tentang sesuatu gerakan. Terdapat dua jenis graf gerakan linear yang perlu anda pelajari, iaitu graf sesaran masa dan juga graf halaju melawan masa. So, ada dua jenis graf. Graf sesaran melawan masa dan graf halaju melawan masa. Okay, kita tengok yang pertama. Kita tengok contoh yang pertama, iaitu graf sesaran melawan masa. Graf sesaran melawan masa kita gunakan untuk menunjukkan sesaran suatu objek yang bergerak berubah dengan masa. Sesaran. Rajah 11.13 kat sini ni menunjukkan graf sesaran melawan masa bagi pergerakan seorang budak lelaki. Daripada graf ini, bolehkah anda menguraikan gerakan budak lelaki ini? Okey, kita tengok ya. So, untuk graf sesaran melawan masa, awak kena ingat yang ini ni. Kecerunan graf ini adalah menggambarkan halaju. Kecerunan graf sesaran melawan masa adalah sama dengan halaju ataupun dia menggambarkan halaju gerakan sesuatu objek. Kecerunan, ini maksudnya kecerunan lah. Ini kecerunan, ini pun kecerunan, ini kecerunan, inilah kecerunan. Kecerunan tu menggambarkan halaju. Okey, kita tengok. Yang pertama, jarak OA. Mana O? OA, jarak ni. Kecerunan OA adalah positif dan seragam. Okey, positif dan seragam. Halajunya adalah seragam. Bermaksud, budak itu bergerak 50 meter dari titik mula O ke A dengan halaju seragam. Halaju seragam tu sama je laju dia. Faham ? Budak itu bergerak dari titik O ke A, iaitu 50 meter dengan halaju seragam. Okey. AB pula. AB, garisan AB ni menggambarkan apa? AB ni maksudnya kecerunan adalah sifar. Sifar tu maksudnya kosong. Dia tak cerun. Dia mendatar saja. Maksudnya kecerunan dia kosong. Sifar. Di sini bermaksud halajunya adalah sifar. Maksudnya dia kosong. Tak ada pergerakan. Bermaksud budak itu sekarang daripada A ke B, dia berada dalam keadaan rehat. Maksudnya dia tak bergerak. Dia rehat. Dia berehat daripada saat 2 sampailah saat ke-8. Maksudnya dia rehat. Ini semua fasa dia rehat. Kecerunan adalah sifar. Bila kecerunan sifar, halajunya juga adalah sifar. Budak itu rehat ya. Nampak macam ni? Maksudnya dia tak bergerak. Okey, garisan BC pula. Garisan BC. Macam AB. BC ni macam AB. BC macam AB. Kalau AB dia bergerak sejauh 50 meter. B ke C pun dia bergerak sejauh 50 meter juga.
Dia tambah lagi 50 meter. Okey, 50 meter juga. Kecerunan adalah positif dan seragam. Macam OA. Hal laju adalah seragam. Macam OE. Budak itu bergerak semula sejauh 50 meter dengan hal laju seragam. Dan kecerunan CD, C kepada D. Nampak macam dia turun ke bawah. Tadi kan naik ke atas. Yang ni macam dia turun ke bawah. CD. Kecerunan adalah negatif dan seragam. Kenapa negatif? Sebab dia dah macam graf ni menghala ke bawah. Menghala ke bawah tu negatif lah. Yang ini positif sebab dia menghala ke atas. Yang ni menghala ke atas. Yang ni menghala ke bawah. Kecerunannya adalah negatif. Tapi masih lagi seragam. Hal lajunya juga adalah negatif dan seragam, iaitu bergerak dalam arah yang bertentangan. Dia bergerak dalam arah yang bertentangan daripada tadi. Tadi ke atas, yang ni ke bawah. Okey. Budak itu sebenarnya berpatah balik sejauh 100 meter. Okey, ni sejauh 100 meter. Daripada C ke D ni adalah sejauh 100 meter ke titik permulaan dengan hal laju seragam. Titik permulaan dia kosong. So dia bergerak balik, dia patah balik. Dia pergi daripada O dia pergi ke A. Dan A ke B tu maksud dia rehat. Daripada B ke C, kemudian daripada C ke D dia patah balik tempat asal dia. Tempat asal dia kat sinilah tempat asal dia. Okey, budak itu berpatah balik sejauh 100 meter ke titik permulaan dengan hal laju seragam. Kat sini semua menggambarkan hal laju. Kecerunan itu sebenarnya menggambarkan hal laju. Okey? Hal laju sifar ataupun hal laju seragam. Okey. Harap awak jelas. Kita tengok pula graf yang satu lagi, iaitu graf hal laju melawan masa. Graf hal laju melawan masa. Tadi sesaran melawan masa. Okey. Sekarang hal laju melawan masa. Graf hal laju melawan masa membolehkan sesaran, hal laju dan pecutan sesuatu objek yang bergerak ditentukan. Graf hal laju melawan masa kita boleh gunakan untuk menentukan sesaran, hal laju dan pecutan suatu objek yang sedang bergerak. Graf hal laju melawan masa di bawah menunjukkan gerakan sebuah motosikal yang mula bergerak daripada titik O. Cuba anda huraikan pula gerakan yang dihasilkan oleh motosikal tersebut. Kita tengok sini. Untuk graf hal laju melawan masa, dua benda yang awak kena ingat, iaitu luas di bawah graf hal laju melawan masa menggambarkan sesaran. Luas. Ni semua ni. Luas di bawah graf hal laju melawan masa adalah menggambarkan sesaran. Sementara kecerunan graf hal laju melawan masa menggambarkan pecutan. Yang satu lagi tadi macam mana? Kecerunan graf sesaran melawan masa menggambarkan hal laju kan? Tapi yang ini kecerunan graf hal laju melawan masa menggambarkan pecutan objek tadi. Okey, kita tengok. OA. O kepada A. Kecerunan OA adalah positif dan seragam. Macam tadi, bermaksud hal laju motosikal bertambah secara seragam dan pecutannya juga adalah seragam. Hal laju seragam, pecutan pun seragam untuk garisan OA. Untuk garisan AB,
Kecerunan adalah sifar. Dia tak cerun, landai saja. Halaju motosikal adalah malar. Pecutan motosikal adalah sifar. So halaju dia sekata je. Halaju dia sama. Malar. Malar tu maksudnya tetap. Halaju dia tetap. So dia tak ada pecutan. Sebabkan halaju dia malar, pecutan dia kosong. Okey, garisan BC. BC, yang ni BC ni. Kecerunan BC adalah negatif dan seragam. Negatif. Sebab apa negatif? Sebab dia arah pertentangan. Yang ni positif. BC ni dia dah ke bawah, so dia negatif. Dan seragam. Tapi masih lagi seragam. Halaju motosikal sekarang berkurang secara seragam. Motosikal bergerak dengan pecutan negatif ataupun nyah pecutan seragam. Pecutan negatif ataupun nyah pecutan seragam. Maksudnya motosikal tadi dia bergerak daripada B ke C. Halaju motosikal telah berkurang tapi secara seragam. Okey, kecerunan CD. C kepada D. Kecerunan adalah sifar. Macam tadi, macam AB, sifar. Tak ada kecerunan sebab dia landai. Halaju motosikal adalah sifar. Maksudnya motosikal tadi berada dalam keadaan pegun. Pecutan motosikal adalah sifar. Halaju juga adalah sifar. Pecutan juga adalah sifar. Kenapa cikgu ada sifar? Sebab dia dah, bila B dah sampai ke C, C ni kan berada pada titik kosong, halaju dia kosong, maksudnya dia dah berhenti lah. Halaju kosong, maksudnya dia dah berhenti. Motosikal dia dah berhenti dekat C. Okey. Kecerunan graf halaju. Kecerunan graf halaju melawan masa menggambarkan pecutan. Okey. Untuk ini yang awak kena ingat. Yang ni kena ingat. Kalau graf halaju lawan masa, awak kena ingat benda ni. Kalau graf sesaran melawan masa, awak kena ingat yang ini. Okey, sekarang kita nak tengok contoh penyelesaian masalah. Okey, kita tengok sini. Menyelesaikan masalah numerical berdasarkan graf gerakan linear. Okey, kita tengok yang ini ya. Nombor 1. Graf di bawah menunjukkan gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh. Ini adalah gambaran untuk pergerakan kereta mainan kawalan jauh. Ini adalah graf apa ni? Ini graf apa? Ini adalah graf sesaran melawan masa. Awak kena ingat ini graf sesaran melawan masa. Tengok paksi ni dulu. Kenal pasti graf ni jenis apa. Okey, soalan yang pertama. Berapakah sesaran? Berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 4 saat yang pertama? Yang ni masa. Selepas 4 saat yang pertama. So, macam mana cara dia? Kita ambil ni masa 4 saat. Tengok dekat 4 saat. Awak buat garisan lurus. Mencecah graf tadi. Buat garisan lurus. Ni macam bengkak-bengkuk saya buat ni. Lepas tu awak. Okey. Pergi dekat paksi Y. So, berapa bacaan awak dapat? 6. So, sesaran dia adalah 6. Sebab tu dapat jawapan 6. Macam tadi ya. Jelas ha? Okey, sesaran dia tak ada pengiraan. Ambil je daripada graf. Okey, dapat 6. Selesai. Okey, soalan yang kedua. Berapakah halaju
berapakah hal laju kereta mainan itu dari masa 3 saat ke 5 saat? Okay, saya padam ini. Berapakah hal laju kereta mainan itu daripada masa 3 saat ke 5 saat? Berapa hal laju dia? 3 ke 5 saat. 3 ke 5 saat. Yang ni maksudnya ni. Garisan ni lah ni. 3 ke 5 saat. Kan? Okay, 3 ni ke 5 saat. Macam ni lah. Maksudnya dia maksudnya graf yang ni lah. Garisan ni lah. Okay. Ingat lah. Kalau dia tanya hal laju betul. Dia tanya hal laju. Bila dia tanya hal laju sama dengan kecerunan graf sesaran lawan masa. Kita tengok kat sini tadi. Hal laju sama dengan kecerunan graf sesaran melawan masa. Jadi kita carilah kecerunan. Macam mana nak cari kecerunan? Okay, macam ni dia dah ajar rakyat kita ni. Okay, kita nak cari kecerunan. Lapan tolak 4, mana dia 8? Maksudnya awak gunakan formula Y bahagi X. Y bahagikan dengan X. Okay, Y berapa? Lapan tolak dengan 4. 8 tolak 4 meter bahagikan dengan 5 tolak 3 X. Ni paksi X. So awak dapat 8 tolak 4 5 tolak 3 2. Awak dapat jawapan 2 meter per saat. Okey, itu gunakan formula Y bahagi X. Sebab dia kata 3 ke 5. So 5 sesarannya 8, masa ketiga sesarannya 4. 8 tolak 4. Okey, bagi dengan masa 5 tolak 3. Okey, senang Senang, tak susah pun. Seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Graf di bawah menunjukkan gerakan sebuah motosikal di sepanjang litar yang lurus. Yang ni. Berapakah sesaran motosikal itu selepas 4 saat? 4 saat, selepas 4 saat. Tengok sinilah selepas 4 saat. Tengok sini berapa? 15 meter. Terus tengok daripada graf. Berapakah hal laju motosikal itu daripada 6 ke 12? Sepadan ni. Daripada 6 ke 12. Hal laju 6 ke 12 ya. Maksudnya hal laju inilah. Maksudnya yang garisan ni. Ni. Daripada 6 sampai 12. Kan? So macam tadi, Y bahagi dengan X. Okey. Y bahagi X. Sebab, okey sekarang ni, dia punya hal laju dia negatif. Ini hal laju dia positif sebab dia menghala ke atas. Ini adalah hal lajunya negatif sebab dia turun ke bawah. Dia dah turun ke bawah. Maksudnya dia patah balik. Dia patah balik ke tempat asal dia. Jadi hal laju motosikal apa dia? Kosong tolak 15. Kenapa kosong? Sebab sini kosong, di sini kosong. Hal laju akhir dia kosong. Kosong dia daripada sini ke sini. Okey, hal laju kita ambil yang akhir. Kosong
Tolakkan dengan 15 meter. Bahagi dengan 12 tolak 6. Ya. Sebab dia turun ke bawah. Bila dia turun ke bawah, dia kena negatif. Lajunya akan jadi negatif. Sebab dia dah mengarah yang bertentangan daripada tadi. Jangan awak buat 15 tolak kosong. Kosong ni kena tolak 15. So, awak akan dapat 2.5 meter per saat. Okay? Macam mana nak cari hal laju? Hal laju kita dapatkan daripada kecerunan graf. Okay. Kita tengok pula graf yang seterusnya. Graf hal laju lawan masa. Yang ni tadi graf sesaran lawan masa. Sekarang ni graf hal laju melawan masa. Pergerakan sebiji bola boleh diwakili oleh bentuk graf di bawah. Ini adalah pergerakan sebiji bola. Okey, ini hal laju, ini masa. So, kita tahulah graf hal laju lawan masa. Berapakah sesaran? Sesaran yang dilalui oleh bola itu bagi 4 saat pertama. 4 saat pertama. Berapakah sesaran? Jadi kena ingatlah macam tadi. Dia tanya sesaran kan? Apa dia sesaran? Untuk graf hal laju melawan masa, sesaran kita boleh dapat dengan mengira luas di bawah graf. Nak dapat sesaran, kita kena carilah luas di bawah graf. Kalau nak cari pecutan, kita kena cari kecerunan graf. Untuk graf hal laju lawan masa. Kita tengok sekarang ni. Sesaran sama juga dengan luas di bawah graf. So, jawapannya carilah. Maksudnya sekarang awak kena kira luas di bawah graf. Luas di bawah graf ini adalah berbentuk segi 4. Kena carilah luas graf, kena carilah luas segi 4 ni. So, panjang kali lebar. 4 kali dengan 1. So, dapat 4 meter. Jelas? Cari luas di bawah graf. Luas ni lah. Okey. Jelas. Okey, pecutan. Dia tanya pecutan pula. Tentukan pecutan bola tersebut daripada masa 8 sampai 12. Daripada masa 8 sampai 12. 8 sampai 12 pecutan. Maksudnya ke bawah kan? Negatif kan? Negatif, kena ingat negatif sebab dia dah menghala ke bawah. Maksudnya graf tu menghala ke bawah. Maksudnya dia sedang berpatah balik. Bola ni macam dia melantung balik. So, pecutan. Tadi kita dah tengok graf. Pecutan, macam mana nak cari pecutan? Kita kena carilah kecerunan graf hal laju lawan masa. Pecutan, kita kena kira kecerunan. So, kecerunan dia Y bahagi dengan X. Y berapa tadi? 12, 0 tolak 3. 0 tolak 3. Ini 0. 0 tolak dengan 3. 0 tolak dengan 3. Paksi Y berapa? Paksi Y 3 kan? Tengok sini. Ni. Ni 3. 12 tolak 8. 4. So, 3 bagi 4 lah. Y bagi X. So, 3 bagi 4. Dapat negatif 0.75 meter per saat. Okey. Seterusnya nombor 2. Graf hal laju melawan masa di bawah menunjukkan pergerakan sebuah motosikal. Tentukan hal laju apabila masa 4 saat. Masa 4 saat.
hal laju dia berapa? Kalau 4 saat, hal laju dia 10. Masa 8 saat, hal laju dia berapa? Masa 8 saat, hal laju dia 15. Okey, selesai. Cari sesaran pada selang masa 0 sampai 10. 0 sampai 10. Saya padam ni dulu. Selang masa 0 sampai 10. Kalau 0 sampai 10, sampai sini, maksudnya awak kena cari luas di bawah graf. Awak kena cari luas segitiga yang warna pink dan awak kena cari luas segi 4 yang warna hijau. Barulah awak dapat sesaran pada selang masa 0 sampai 10 saat. So, luas di bawah graf, awak carilah luas segitiga. Luas segitiga setengah kali tapak kali tinggi. Ini matematik biasa. Setengah kali dengan tapak 6 kali dengan tinggi 15. So, akan dapat berapa nilai dia? X, katalah campur dengan luas segi 4. Okey. Panjang 15. Lebar 10 tolak 4. 10 tolak 6. 4 kan? 10 tolak 6, 4. So, 4 kali dengan 15. So, dapat Y. So, jumlahkan X tambah Y, awak dapatlah 105 meter. Ini untuk sesaran. Okey? Itu saja. Dan kita akan gunakan rumus ini tadi untuk menjawab soalan dalam modul yang akan saya bagi sebentar tadi nanti. Harap awak faham. Cuma awak kena bezakan graf sesaran lawan masa ataupun graf hal laju melawan masa. Okey?